mentah atau masak, yang tinggal bau yang menyakiti, dan seumpamu demikian itu mereka yang adalah badannya atau pakaiannya bau keji, seperti busuk ketiak atau busuk mulut yang payah hilang, dan pekerjaan yang keji. Dan adalah demikian itu uzur sekiranya payah hilang dengan basuh atau ubat. Maka jika mudah tidak uzur. Yang ke-17 daripada uzur sembahyang berjamaah ialah memakan yang busuk, memakan akan benda yang baunya busuk. Seperti bawang merah, bawang putih dan lainnya. Mentah atau masak. Jadi keuzuran setengah daripada keuzuran sembahyang jamaah dengan maknanya tak jadi makruh kalau mengikut katanya sunat muakkad, tak jadi haram kalau mengikut yang mengatakan fardu kifayah, ialah keadaan seorang itu dia ada makan benda yang bau busuk. Seperti bawang merah, ataunya bawang putih dan lain-lain lagi. Sekiranya ada bau yang busuk yang menyakiti orang di tepi, mentah atau masak. Jadi bawang merah, bawang putih pun sekiranya kalau kalau mentah tu biasanya bau busuk. Tetapi kalau dah masak tu dia kurang sikit bau dia. Maka kesemualah setiap-tiap perkara sekiranya kalau seorang itu ada makan benda-benda yang bau busuk, bau keji, sehingganya selepas pada dia makan tu ada ketinggalan baunya, lagi pula bau itu menyakiti kepada orang-orang yang di tepi, maka itu jadi keuzuran boleh dia meninggalkan sembahyang berjamaah. Sekiranya bau benda yang dia makan itu menyakiti kepada orang yang di tepi dia. Sebab kita nak pergi sembahyang jemaah tu ialah tempat berhimpun. Maka di sini pun samalah, mana-mana tempat saja sekiranya jadi tempat perhimpunan manusia, maka tak boleh kita menyakitikan orang yang sebelah kita, orang di tepi kita dengan bau daripada badan kita. Samalah majlis, mana-mana majlis sekalipun dia makruh kita pergi dalam keadaan kita tu ada bau yang tak diingini, seperti nak pergi sembahyang raya atau majlis haflah mana-mana sekalipun, sekiranya kalau ada benda-benda yang bau itu seelaknya kita janganlah sebab menyakiti kepada orang yang lain dengan cakapan atau dengan perbuatan atau dengan bau atau dengan mana-mana sekalipun adalah haram di dalam agama kita. Sehingga katanya tak boleh kita baca Quran dengan suara yang nyaring sehingga mengganggukan orang yang lain di dalam masjid. Sebab kita walaupun baca Quran itu satu jenis ibadat, tetapi agaknya suara kita mengganggukan orang yang sebelah kita. Dia tak khusyuk dengan sebab kita baca Quran dengan suara nyaring dalam masjid. Dia nak sembahyang tak khusyuk, ataunya ada orang tidur dalam masjid, i'tikaf. Sehingga bacaan Quran kita tu mengganggukan dia, maka itu adalah haram. Sebab di dalam Islam tu jaga sangat masalah menyakiti kepada jiran, menyakiti kepada orang-orang yang sebelah. Sebab tu ni setengah daripada benda yang menyakiti kepada yang lain. Ialah bau daripada makan benda-benda yang busuk. Seperti kalau
sebab kita buah petai ke masalah artinya makan buah durian, apabila sedawa tu jadi menyakiti pada orang yang sebelah tepinya. Maka sekiranya tak boleh menghilangi, sekiranya kalau dia makan benda-benda yang menyakiti baunya, tak boleh menghilang dengan berus gigi ke masalah atau dengan berkumur tak boleh hilang juga, maka dikira katanya uzurlah dia untuk nak datang sembahyang jemaah. Sebab kalau pergi itu akan menyakiti kepada orang yang sebelahnya. Dan seumpama demikian itu mereka yang adalah badannya atau pakaiannya bau keji. Sama juga dengan masalah dia makan benda yang bau busuk. Seperti demikian itu, seperti yang busuk tadi, mereka yang adalah di badannya atau pakaiannya bau keji. Badan dia bau, ada bau yang tak disukai, bauan yang keji, atau di pakaiannya ada bau yang keji, seperti misalnya bau kat badan dia seperti busuk ketiak atau busuk mulut, yang payah hilang, susah nak, yang susah nak menghilangkan, dan pekerjaan yang keji. Jadi ada kat badan dia bau yang keji, ada kat pakaian dia tu ada bau yang keji yang susah untuk nak menghilangkan. Dan begitu juga orang yang mempunyai kerjaan yang keji. Sehingganya pekerjaan yang keji itu seperti apa dia? Sekira katanya orang tu segang nak duduk dekat dia. Sebab kita datang bersembahyang berjemaah nak masuk saf nak apa? Duduk berdekatan dengan yang lain. Sekiranya pekerjaan tu pekerjaan yang keji, walaupun tidak busuk sekalipun, tidak bau busuk sekalipun, maka diuzurkan juga. Dan adalah demikian itu uzur sekiranya payah hilang. Dan demikian itu apa dia? Badannya atau pakaiannya bau keji. Dan adalah demikian itu demikian badannya atau pakaiannya bau yang keji, uzur pada ketinggalan sembahyang jemaah. Tetapi sekiranya payah hilang, susah nak hilang, dengan basuh atau dengan ubat, dengan guna mana-mana ubat, dia dah sabun dah mandi dah sabun dah, tapi bau tu masih ada lagi. Maka sekiranya kalau jadi susah sukar untuk nak menghilang, maka jadi keuzuranlah dia untuk meninggalkan sembahyang jemaah. Sebab tu tak payah pergilah dia, sebab menyakiti kepada orang yang sebelah tepinya. Dan jika mudah tidak uzur. Benda yang bau tadi setengahnya seperti kita baru bangkit daripada tidur tu, bau mulut tu adalah, tetapi apabila kita cucikan, apabila kita gosok gigi dengan ubatannya, maka akan hilang. Sekiranya kalau selepas pada kita buat kerja tu, kita mandi, kita apa, akan hilang juga bau tubuh badan. Maka itu tidak jadi keuzuran lah. Sekiranya kalau sudah mandi, sudah basuh, sudah berkumur, sudah apa, tapi bau tu masih ada lagi, maka keuzuran bagi meninggalkan jemaah. Bahkan sunat jangan pergi. Sebab kalau pergi itu akan menyakiti kepada yang lain. Menyakiti itu setengah, kalau berat, kalau kuat menyakiti itu sampai haram pun ada juga. Itulah. Ke-18, ada mereka yang menyakiti pada jalan dengan memaki yang lainnya dan tiada mudah hendak menolakkan dia. Dengan maki apa tu? Yang lainnya.
memakai. Apa yang lain? Yang tulisan Rumi itu ada sama kah? Yang kuat memaki agaknya Baba, yang kuat memaki orang lain. Dia pemanas baran lah, dia datang surau Bukan, pemanas baran. bukan gitu. Nampaknya kena tambah sikit. Ada mereka yang menyakiti pada jalan dengan memaki dan lainnya. Zahirnya begitu. Dengan maki dan lainnya. Sebab dalam bahasa Arab tu dia kata dengan maki dan seumpamanya. Itu dalam kitab Hasyiah I'anah dia kata dengan maki dan seumpamanya. Binahwi syatmin. Binahwi syatmin. Bisyatmin wa nahwi. Dengan memaki dan seumpamanya. Kalau begitu munasabah di sininya. Dengan maki dan lainnya. Kita betulkan. Ke-18 ada mereka yang menyakiti pada jalan. Jadi kita nak pergi kepada surau, kepada masjid. Kat tengah-tengah jalan, yang jalan kita nak pergi kepada surau, kepada masjid tu ada orang yang menyakiti kepada kita kat tengah-tengah jalan. Lepas tu menyakiti itu dengan secara maki dan lain pada maki. Sekiranya kalau kita keluar daripada rumah, sekiranya kalau kita keluar pada rumah, kita berjalan untuk nak pergi kepada surau kepada masjid, artinya tempat sembahyang jemaah, kat tengah-tengah jalan tu adalah kalau orang tengok kita, orang akan maki kepada kita. Menyakiti dengan secara memaki atau menyakiti dengan cara mana-mana sekalipun. Maka itu dan dia katanya dan tiada mudah hendak menolakkan dia. Tidak senanglah untuk nak lepas daripada, nak mengelak daripada kena menyakiti itu, jadi susah di atas kita. Kalau katanya kita boleh menegahkan itu dengan senang, maka tak jadi uzur juga. Sekiranya menyakiti yang ada di kat jalan tu, sekiranya susah payah untuk kita nak menolakkan, nak mengelakkan daripada menyakiti itu, maka dikira kata uzur. Menyakiti sana itu dia kata dengan sebab ada orang kat tepi jalan tu nanti nak memaki pada kita. Maka memaki itu setengah pada perkara yang merosakkan maruah. Maka dengan sebab ada benda yang merosakkan maruah, kalau kita keluar pergi pada sebab sembahyang jemaah, maka dikira katanya uzur. Dan lain daripada memaki. Seperti apabila kita pergi itu, dia akan jiwu dengan air kemasalan kat jalan. Apabila kita keluar jalan kat jalan lalu ke depan rumah dia tu, dia akan simbur dengan air kemasalan. Atau dia buat ke mana-mana dengan kenderaan kereta kita kemasalan. Maka itu dikira katanya jadi uzur untuk boleh meninggalkan sembahyang jemaah. Ini pun yang ke-18 ni kalau kita kira ni dia akan kembali kepada masalah yang ke-10. Kembali terpulang kepada masalah yang ke-10 dulu, katanya takut daripada orang zalim. Sebab orang menyakiti kepada kita adalah orang zalim.
Itu terpulang kepada sebab tu jadi setengah-setengah kitab tu dia tak sebutlah masalah ada orang menyakiti tu dia masuk dalam bagai yang ke-10 ialah takut daripada orang zalim. Zalim dengan cakapan pun ada juga, bukan nanti zalim dengan perbuatan saja. Itulah ke-19 memanjang imam lebih daripada yang disyarakkan, yakni yang ditututkan. Memanjang imam lebih daripada qadar yang disyarakkan. Ini ada masalah ini pun ada sebut di masalah dulu setengah daripada benda-benda yang makruh bagi imamnya memanjangkan sembahyang. Jadi maknanya seperti dulu yang katanya yang aula bagi imamnya jangan ambil yang terlebih jangan imam tu sangat memanjangkan sembahyangnya. Seperti kalau ketika rokok tu janganlah dia tasbih sampai 11 kali. Tetapi jangan juganya tak tasbih langsung. Kalau rokok tak tasbih langsung pun sama juga. Tapi yang ditutupkan imam tu ambil sekadar aqallul kamal. Ialah kalau tasbih tu tasbih 3 kali. Pada rokok dan pada sujud. Dan kalau pada i'tidal itu sekadar baca doa yang maklum. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, terus rokok, sujud. Begitulah. Jadi kalau baca surahnya, surah tu jangan surah yang terlalu panjang. Jangan juga tak baca surah. Jangan juga tak baca surah. Surah tu mesti baca. Tetapi jangan ambil surah yang panjang-panjang atau ayat yang panjang-panjang. Maka sekiranya kalau biasanya imam di tempat jemaah itu dia selalu memanjangkan sembahyang, maka dengan sebab kita ada urusannya banyak, tak ada masalah nak sembahyang zuhur setengah jam tu baru nak sudah. Adalah masa 10 minit, 15 minit tu bolehlah kita nak pergi sembahyang jemaah tu, adalah masa nak bagi kepada sembahyang jemaah tu, kalau 15 minit tu boleh tahanlah. Tapi kalau sembahyang saja setengah jam, mana nak sembahyang sunat lagi, mana nak buat apa lagi, maka membawa kepada kita ada urusan yang lain lagi. Maka itu adalah sembahyang jemaah di tempat itu diunsurkan. Itu maksudnya imam memanjang imam lebih pada yang disyarakkan, yang ditutup di atas imam seperti kata tadi. Jangan tinggal langsung benda sunat, tapi jangan melebihi. Seperti tasbih sekadar 3 kali, jangan lebih pada 3 kali, jangan langsung tak tasbih. Begitu. Dan meninggal imam akan sunat yang dimaksudkan, dan juga setengah daripada keuzuran imam di tempat sembahyang jemaah itu meninggalkan sunat-sunat yang dimaksudkan. Sunat yang dimaksudkan maknanya sunat sekiranya kalau tidak mengerjakan tu membawa kepada jadi kekurangan sembahyang. Seperti imam tidak tasbih di dalam rakaat dan sujudnya, dan imam tak baca surah, imam tak baca kunut. Kalau imam tu orang mazhab Syafi'i, imam tu tak baca tasyahud awal. Begitulah. Sekiranya kalau imam meninggalkan mengerjakan sunat dalam sembahyang, itu pun kita tak jadi keuzuran juga. Tak payah kita pergilah. Itulah katanya imam meninggal imam sunat akan sunat yang dimaksudkan, dan lainnya lain pada sunat. Contohnya imam selepas pada solat dia tak berdoa, selepas dah beri salam tak wirid tak apa dah. Jadi kita nak juga berdoa bersama dengan imam, nanti nak imam doa, nak aminkan doa imam, tapi imam tak berdoa. Artinya lain-lain lagi. Imam itu adalah orang ahli bid'ah. Imam tu orang ahli bid'ah sebab katanya makruh kita mengikut imam yang orang fasik, artinya orang bid'ah. Maka itu pun jadi keuzuran juga. Itu maksud katanya dan lainnya.
dan lainnya seperti imam tu orang fasik, seperti imam tu ahli bid'ah, maka jadi keuzuranlah juganya untuk kita meninggalkan sembahyang jemaah. Sama dengan imam memanjangkan sembahyang, sama dengan imam tidak mengerjakan sunat-sunat sembahyang, sunat yang penting. Habis di situ. Dan segala uzur jamaah ini ialah uzur Jumaat pula. Macam kata dululah, bahwasanya segala keuzuran, uzur yang dibilang sampai 19 perkara ini adalah uzur bagi meninggal sembahyang berjamaah. Dan uzur yang sama juga, 19 perkara inilah juga jadi uzur bagi ketinggalan sembahyang Jumaat. Selain daripada keadaan seorang itu, orang yang musafir boleh juga meninggalkan sembahyang jemaah. Jadi maknanya uzur-uzur di sini itu ialah uzur, dibilang katanya jadi uzur pada meninggalkan sembahyang jemaah juga. Jadi maknanya tak berdosa lah kalau siapa yang wajib di atas dianya sembahyang jemaah, maka dia tak pergi sembahyang jemaah dengan sebab ada uzur-uzur yang disebut, maka tidak berdosa lah dia, sebab ada keuzuran. Itulah jadi benda yang sama. Keuzuran meninggal sembahyang jemaah sama dengan keuzuran tinggal sembahyang Jumaat. Bahkan sembahyang Jumaat tu ada lagi beberapa keuzuran yang ada tambah lagi, seperti setengah pada keuzuran keadaan seorang itu musafir, dan adalah laginya setengah daripadanya dia akan menyakiti apabila dia duduk dalam masjid tu, akan ada orang memaki pada jalan, artinya pada dalam masjid. Sebab yang tadi tu ada tinggal sikit masalah yang ke-18 tu, dia katanya ada orang yang menyakiti pada jalan. Itu pada jalan sama juga kalau ada orang menyakiti di dalam masjid. Ada orang nanti nak maki pada dia pada jalan-jalan, dan sama juga di tempat masjid, di dalam surau dalam masjid pun ada orang nak maki pada dia juga. Maka itu pun sama, sebab kait pada jalan tu, sebut ia katanya pada jalan tu tak jadi kait. Jadi maknanya dia ni kalau dia pergi sembahyang jemaah akan ada orang menyakiti pada dia dengan secara memaki atau dengan cara lain-lain lagi. Pada jalan ke, ghalibnya pada jalan. Pada jalan ke, artinya di dalam masjid sendiri atau di dalam surau itu sendiri. Maka itu pun jadi keuzuran. Tinggal sembahyang jemaah, Jumaat dan jamaah. Habis di situ. Jaga-jaga ini segala uzur menegah ia akan makruh tinggal jamaah atas kaul sunat jamaah. Jaga-jaga dia katanya ini satu jagaanlah. Segala uzur menegah ia akan makruh meninggal jamaah atas kaul sunat jamaah. Yang atas kaul yang mengatakan berjamaah itu adalah sunat muakkad. Jadi maknanya kalau ada uzur, jadi tak makruh kita tak pergi sembahyang jemaah. Kalau mengikut kaul yang mengatakan sembahyang jemaah itu adalah sunat muakkad. Dan begitu juga kalau yang kaul yang mengatakan sembahyang jemaah itu fardu kifayah, maka menggugur akan apa dia? Menegah akan haram. Tapi dia katanya tempatnya itu apabila tidak dapat berdiri jamaah pada rumah. Jadi maknanya uzur, katanya ada uzur tak makruh kalau kata sunat, tak haram kalau kata fardu kifayah. Itu kalau dia tak pergi sembahyang jemaah kat surau, kat masjid atau mana-mana tempat yang tempat jemaah terbukanya, dia tak boleh, tak dapat nak sembahyang jemaah kat rumah. Maka itu adalah jadi uzur. Tengok. Dia katanya tempatnya, ini masalah kata menegahkan makruh, tak jadi makruh tadi tu apabila tidak dapat berdiri jemaah. Apabila tak dapat nak sembahyang jemaah lah pada rumah sendiri, pada rumahnya.
Jadi contohnya misalan katanya masalah yang ke-17 tadi tu ada makan benda busuk. Makan bawang mentah ke makan buah petai ke masalan, maka sekiranya kalau dia pergi kepada surau tu, kepada masjid akan menyakiti orang sebelahnya. Tetapi dia ada isteri dia kat rumah, ada anak isteri kat rumah, sekiranya kalau tak pergi ke surau dia boleh sembahyang jemaah kat rumah. Maka begitu. Jadi kalau tak jemaah di rumah juga pun makruh jugalah. Sebab kita katanya kalau tak boleh pergi sembahyang jemaah kat surau, kita boleh sembahyang jemaah kat rumah. Tetapi kalau kat rumah tidak ada siapa, tanya isteri pun dia dah sembahyang masalah. Isteri dah sembahyang. Kita nak pergi surau, kita makan benda bawang putih tadi. Kita makan buah petai masalah. Tapi nak sembahyang kat rumah, tidak ada siapa yang boleh nak berjemaah di kita sebab bersama kita, sebab kita ada seorang diri saja di rumah. Atau ada isteri tetapi isteri dah sembahyang, atau isteri itu uzur, datang haid masalah. Maka itulah jadi uzur. Dan jika dapat nascaya tiada gugur tututannya, dan jika dapat, jadi dapat berdiri sembahyang jamaah kat rumah, pada rumah, nascaya tiada gugur tututannya. Sekiranya nak pergi kepada surau, kepada masjid tak boleh, tetapi boleh nak sembahyang jamaah kat rumah bersama anak buahnya, bersama keluarganya, maka itu tak gugur juga. Jadi kalau dia sembahyang seorang diri pun makruh juga. Begitulah. Jadi maknanya sekiranya kalau nak pergi ke surau pun tak boleh, nak sembahyang kat rumah pun tak boleh, itulah jadi keuzuran sebenarnya. Tetapi kalau kita katanya tak boleh sembahyang jemaah di surau tapi di rumah boleh nak buat sangat, maka itu kalau sembahyang seorang diri jadi hukumnya makruh. Tak jadi keuzuran. Maknanya makruh tu masih ada. Begitulah. Dan menegah ia uzur akan dosa atas kaum wajib, yakni atas kaum yang mengatakan sembahyang jemaah itu fardu kifayah. Jadi uzur-uzur yang tersebut menegah ia akan berdosa sekiranya kalau kita mengikut kaum yang mengatakan sembahyang jemaah itu adalah wajib kifai, fardu kifayah. Jadi itulah seperti kita selalu sebut tu, kalau ada uzur tak makruh artinya tak berdosa. Begitulah. Dan tiada dapat fadilat jamaah bagi mereka yang meninggalnya dengan uzur. Dan tiada dapat fadilah jamaah bagi mereka yang meninggal jamaah dengan uzur. Jadi maknanya kita kalau kita ada uzur tak boleh pergi sembahyang berjamaah, maka kita sembahyang seorang diri. Maka kita sembahyang seorang diri itu memanglah fadilah jamaah tak dapat bagi kita. Jadi maksudnya kalau kita sembahyang seorang diri walaupun ada uzur tak dapat juga fadilah jamaah. Dan juga kalau kita sembahyang seorang diri dengan sebab ada uzur, maka tak dapat juga fadilah jamaah. Memanglah sebab tilik kepada jamaah, fadilah jamaah yang kata 27 itu dibagi kepada orang yang mengerjakan jamaah. Sekiranya kalau siapa saja yang tak pergi walaupun dengan uzur sekalipun tak dapat dia fadilah jamaah. Seolah katanya fadilah jamaah itu seolah katanya macam kita gaji hija kita lah. Gaji hija kita. Kalau kita tak pergi hija, kalau kita tak pergi hija dengan semata-mata tidak ada uzur pun gaji tak dapat. Kalau kita tak pergi hija dengan sebab demam, dengan sebab sakit, dengan sebab uzur pun gaji tak dapat juga. Soalah gitulah. Jadi maknanya nak dapat gaji satu saja, ialah pergi sembahyang jemaah. Tetapi maknanya kalau siapa-siapa tak pergi hija, tak kira dengan malah ke atau dengan ada uzur ke, maka duit gaji tak dapat.
Soalah begitulah. Maka di sini sebab tu dia katanya dan tiada dapat fadilah jamaah bagi mereka yang meninggal jamaah walaupun dengan uzur sekalipun. Dengan uzur ini walaupun dengan uzur sekalipun. Jadi maknanya kita ni kalau tidak ada uzur kita akan pergi sembahyang jemaah. Sebab azam hati kita nak. Sebab kita kalau tanya hati kita naklah sembahyang jemaah, nak pergilah sembahyang jemaah, tetapi tak boleh pergi itu sebab dihalangkan oleh keuzuran. Oleh mana-mana satu daripada 19 perkara tadi. Kalau tanya hati nak tak pergi sembahyang jemaah, nak sangatlah. Tetapi tak boleh pergi dengan sebab ada uzur. Maka dengan sebab kita tak pergi sembahyang jemaah dengan sembahyang jemaah dengan sebab ada uzur, maka fadilat sembahyang jemaah tak dapat. Sebab kita tak buat. Sebab kita tak buat. Banding seperti gaji tadilah. Tak pergi kerja, tak kira malas ke, artinya ada uzur ke, maka gaji itu tak dapat. Soalnya begitulah. Kata Nawawi di dalam Majmu', kata Imam Nawawi di dalam Majmu', dia katanya dan memilih oleh orang yang lain akan perkataan ulama mutaqaddimin. Jadi maknanya itu pendapat bagi Imam Nawawi lah tadinya, bahwasanya kalau siapa yang tak pergi, siapa-siapa saja tak pergi sembahyang jemaah dengan ada uzur sekalipun, maka tak dapat fadilah jemaah. Cumanya yang boleh tahannya kalau ada uzur tak berdosa, kalau kata wajib, tak makruh kalau kata sunat muakkad. Itu saja. Jadi faedah daripada katanya kira-kira katanya ada uzur tu untuk apa? Untuk nak gugur daripada makruh, nak lepas daripada makruh, untuk nak lepas daripada makruh kalau kata sunat, nak lepas daripada berdosa kalau kata wajib. Bukan uzur ini uzur untuk nak dapat tak dapat fadilah, bukan dia. Jadi maknanya kalau kita ada uzur, kita pun tak pergi, tak sembahyang jemaah lah dengan sebab ada uzur, maka haram tu tidak kalau kata wajib. Makruh tu tidak ada makruh kalau katanya sunat. Tapi kalau tanya dapat ke tak dapat tinggal dengan sebab ada uzur, fadilat jemaah dapat ke tak dapat kalau tinggal dengan ada uzur, maka fadilat jemaah tak dapat sebab kita tak buat. Macam orang kerja lah. Kalau dia tak pergi, kalau tak pergi kerja tu tak kira dengan uzur ke tak uzur, maka duit gaji tak dapat. Tetapi yang boleh tahannya kalau tak pergi kerja dengan sebab malas tu dicelai oleh tokennya. Dicelai oleh orang. Tetapi kalau tak pergi kerja dengan sebab sakit demam, maka tak dicelai, tak dimarah oleh token. Begitulah. Jadi sekadar tu saja. Jadi kalau kata nak dapat juga, bukan katanya kalau ada uzur, tak pergi sembahyang jemaah dengan sebab ada uzur, dapat fadilah juga. Bukannya begitu. Bukan katanya tak pergi pun dapat gaji juga. Kalau tak pergi itu dengan ada uzur, bukan maksudnya begitu. Itu perkara yang dipilih oleh Imam Nawawi. Tetapi Imam Nawawi sendiri juga di dalam kitab Majmu' dia kata kalau orang lain daripada dia pilih bahwasanya tengok dia katanya dan kata Nawawi dalam Majmu'. Ni jadi kata ni mengata akan ini kataan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Kita wakaf tak kena tadi. Kita baca begini, dan tiada dapat fadilah bagi mereka yang meninggalnya dengan uzur. Kata Nawawi di dalam Majmu'. Kita berhenti di situ. Tiada dapat fadilah jamaah bagi mereka yang meninggalnya dengan uzur. Kata Nawawi di dalam Majmu'. Mana ini perkataan Nawawi dalam Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Mana tiada dapat fadilah jamaah bagi mereka yang meninggalnya dengan uzur, itu ialah perkataan Nawawi, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Jadi maknanya tak dapat fadilah jamaah walaupun tak pergi jemaah dengan sebab ada uzur, itu ialah perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Maksudnya begitu.
Jadi itu yang diterjih oleh Imam Nawawi. Katanya tak dapat fadilah walaupun tak pergi dengan sebab ada uzur sekalipun. Begitu. Dan ini kaum yang kedua nah. Dan memilih oleh orang lain, ini orang lain pada Imam Nawawi. Dan memilih oleh orang lain, ini orang lain daripada Imam Nawawi, memilih akan perkataan ulama mutaqaddimin. Apa dia perkataan ulama mutaqaddimin? Daripada ialah dapat fadilah jamaah jika qasad ia akan jamaah, jika tidak uzur. Jadi ulama yang lain dalam mazhab kita Syafi'i juga, orang lain daripada Imam Nawawi, dia mengikut ulama-ulama yang mutaqaddimin daripada mazhab Syafi'i juga, bahwasanya orang yang tidak sembahyang jamaah, orang yang tidak sembahyang dia tidak sembahyang jamaah, tidak pergi sembahyang jamaah itu, kalau dengan uzur, maka sekiranya ada dalam hati dia qasad nak pergi. Ada qasad nak pergi, seperti kita kata, kalau tanya dia, kau nak pergi, kita kalau tidak ada uzur nak pergilah sembahyang jamaahnya. Kalau orang tanya pun kita katanya nak pergilah, naklah sembahyang jamaah di surau di masjid tu, tapi tak boleh nak pergi dengan sebab ada uzur. Jadi uzur saja, yang uzur inilah yang menghalangkan dia daripada datang sembahyang berjamaah. Sekiranya kalau tak ada uzur, dia nak pergi sangatlah pada surau, pada masjid untuk nak sembahyang jamaah, maka dalam keadaan yang begitu dapat fadilah juga. Dengan maknanya dia sembahyang seorang diri kat rumah, tetapi hati dia qasad nak pergi sembahyang jamaah kalau tidak ada uzur. Maka dapat fadilah jamaah juga walaupun dia sembahyang seorang diri kat rumah sekalipun. Itu. Jadi kalau nak banding kaum yang kedua ini, masalahnya kita tak pergi kerja dengan sebab ada uzur, kita dah beritahu kepada minta izin nak cuti, minta izin di Tokyo untuk nak cuti pada hari ini dengan sebab kita ada demam masalah, walaupun tak kerja, tetapi kalau tak demam tu nak pergilah kerja, walaupun hari ini tak kerja sebab ada demam, maka Tokyo akan bagi duit gaji juga. Dengan sebab apa? Sebab kita demam, kita pun dah lapar, jadi tak pergi kerja macam orang bekerja juga. Begitulah. Jadi mengikut kaum yang kedua, tetapi lain daripada perkataan Imam Nawawi lah, bahwasanya kalau tak sembahyang berjamaah, tetapi dengan sebab ada uzur, dan juga adalah hati dia nak pergi, ada qasad nak pergi, nak sembahyang jamaah, tetapi dihalangkan oleh uzur, maka walaupun dia sembahyang seorang diri sekalipun, akan dapat fadilah jamaah juga. Itulah. Jadi maknanya itu perbezaan dengan perkataan Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi dia katanya nak dapat fadilah jamaah kena buatlah. Maknanya kalau tak buat walaupun dengan ada uzur, maka tak dapat. Tapi kataan yang lain tu dia kira katanya ada qasad ke tidak ada qasad. Kalau ada uzur, qasad ke tak qasad nak sembahyang jemaah, nak ke tak nak. Kalau katanya ada uzur tapi tanya di hatinya nak, maka dapat fadilah jemaah juga walaupun dia sembahyang seorang diri. Itu berbezanya. Tetapi ada setengah ulama dia katanya dua perkataan ini tidak jadi apa dia? Tidak jadi khilaf. Tak jadi khilaf. Sebabnya Imam Nawawi pun dia kata tak dapat fadilah jamaah itu dengan semata-mata buat tu. Dengan semata-mata tilik kepada menggereja ke tak menggereja. Apabila tak menggereja, tak dapatlah fadilah, tak dapatlah pahala, tetapi pahala qasad tu ada. Jadi mana tilik pada dua perkataan tu boleh kita katanya tidak ada khilaf. Sebab yang Imam Nawawi katanya tak dapat atas mana? Atas perbuatan tu. Tapi qasad nak buat baik, setengah pada qasad nak buat baiknya, azam nak buat baiknya ialah
dah dapat pahala sebab kita dah maklum bahawasanya kalau ada azam, ada qasad nak mengerjakan kebajikan, maka dah dapat pahala walaupun belum buat lagi. Maka kaum yang kedua dia kira begitulah. Dengan sebab kita ada qasad nak sembahyang berjamaah, ada qasad nak mengerja kebajikan. Semata-mata qasad nak mengerja kebajikan itu, maka dah dapat pahala kebajikan itu walaupun kita belum buat. Jadi maknanya dia tilik, jadi kaum yang kedua dia tilik kepada ada qasad. Tetapi Imam Nawawi dia tilik ke mana? Ada buat ke tak ada buat. Maka sebab kita ni masalah kebajikan tu dia ada 2 kali pahala. Masalah amal kebajikan tu ada 2 kali pahala. Contohnya kalau baca Quran, apabila teringat dalam hati kita, katanya selagi kita nak baca Quran, qasad nak ada teringat, katanya ada ingat, ada qasad, ada sengaja nak baca Quran. Setengah jam lepas kelas setagi kita nak baca Quran pula. Maka dah dapat pahala di atas qasad nak baca walaupun kita belum baca. Apabila sampai masa kita pun baca. Jadi kalau kiranya 2 kali dapat pahala lah. Pahala qasad nak baca satu dan pahala mengerjakan bacaan tu tadi. Sekali lagi pula. Maka kalau kita kira pun dua-dua kaum ini tidak jadi berselisihan sangat. Sebab Imam Nawawi kata tak dapat pahala di atas mengerjanya. Sebab dia tak mengerja, macam mana nak dapat? Tapi kaum yang kedua dia tilik kepadanya ada qasad walaupun tak kerja, maka dapat pahala tentang qasad nak buat baik. Maka dapat pahala sebab ada qasad. Begitulah khilaf-khilafnya. Tetapi apa dia? Kalau kita boleh tatbik, boleh himpunlah di antara 2 khilaf. Tetapi ada juga setengah tu seperti sebut dalam dalam Bujairiminya, dia katanya masalah tak dapat fadilah tu masalah dia sengaja untuk nak menggugurkan sembahyang jemaah. Apabila dekat-dekat nak masuk zuhur masalah, dia pun makan bawang mentah, makan bawang putih. Maka apabila makan bawang mentah, bawang putih, makan buah petainya, jadi busuklah mulut dia. Maka tak boleh pergi. Maka kalau begitu tak dapat. Tetapi kalau dia tak ada buat apa-apa yang jadi uzur, sampai masa contohnya dia makan bawang putih, bawang merah, makan buah petai dengan tak ada qasad, dengan tidak ada qasad nak menegahkan daripada sembahyang jemaah, maka dia tak pergi. Apabila dia makan tak boleh nak pergi, maka dapat fadilah juga. Jadi pendek katanya, masalah amalan ibadat kita, amalan kebajikan kita ada 2 kali balasan pahala. Ada 2 kali balasan pahala. Satu balasan pahala atas semata-mata qasad nak buat kebajikan. Dan balasan pahala yang keduanya di atas mengerja melaku akan itu kebajikan. Jadi 2 kali. Jadi maknanya kalau tinggal sembahyang jamaah tak buat, tidak mengerjakan sembahyang jemaah, tilik kepada tak mengerjakan sembahyang jemaah, maka fadilat 27 yang atas gaji, atas nama gaji sembahyang jemaah tu memanglah tak dapat sebab dia tak buat. Tetapi gaji di atas balasan baik, pahala di atas qasad nak sembahyang jemaah tu memangnya dapat. Begitu. Jadi pendek katanya kita ada 2 kali balasan. Balasan di atas qasad, balasan pahala di atas qasad nak buat baik, dan balasan di atas mengerjakan benda yang baik itulah. Maka kita akhir di situ pengajian kita pada hari ini pada kitab ini. Sebab kalau mengikut tu ada sebut lagi cara kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Agaknya jemaah boleh baca sendiri kot. Bahasan tajuk sembahyang berjamaah, panduan sembahyang jemaah habis kat tu, akhir di situ. Maka untuk pengajian kita pada kitab ini tu kita akhir di situlah. Yang mana 2-3 bulan kita usaha dalam memahami akan masalah-masalah yang disebut dalam kitab ini. Memanglah masalah-masalah dia tu dia ada sebut, biasanya dia ambil daripada kitab Fathul Mu'in,
dan dalam kitab I'anatul Talibin. Dan ada juga dinakal daripada kitab-kitab fiqh yang lain. Tapi kita biasanya kitab I'anah ini, kitab I'anatul Talibin, biasanya kena rujuk kepada kitab-kitab Tufah dan kitab lain-lain lagi, kitab Tufah bagi Ibn Hajar dan kitab Nihayah bagi Imam Ramli. Dan Mughni dan Iqna, dia ada kena rujuk kepada kitab-kitab yang lain. Sebab ada sebut di sini tu, dia sebut tak ke semua. Ada setengah-setengah masalah tu tak dapat tidak kena rujuk kepada tempat asalnya daripada kitab Tufah dan sebagainya. Jadi kalau kiranya bahasan yang kita belajar dalam kitab ini agaknya dah tinggi. Bahasan dia tu dah tinggi. Masalah-masalah yang disebut dalam kitab ini tu ialah masalah-masalah kalau banding dengan kitab Arab tu dah tinggi. Jadi bahasan sembahyang jemaah tu kalau tengok ada setengah-setengah masalah tu dalam kitab I'anah sendiri pun tidak ada sebut. Ada sebut dalam kitab-kitab yang tinggi lagi. Segitu masalahnya begitu dalam, begitu tinggi, kita faham itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukurlah kepada Allah Taala yang mana dia beri taufik bagi kita boleh belajar kitab ini sampai akhirnya. Itu satu nikmat daripada Allah Taala. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Baba atas huraian tentang kitab yang kita telah pelajari ini, dan juga sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Baba atas kesudian Baba berkongsi dengan kita, meluangkan kita daripada mula sampai akhir pengajian kitab kita. Mudah-mudahan dapat kita menjadi panduan kepada kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita dan juga menjadi panduan kita dalam beribadah, insya-Allah. Terima kasih banyak Baba. Yes. Jadi terusnya kita kalau boleh nak minta Baba sampaikan sedikit nasihat ataupun tausiah kepada kami yang masih lagi belajar ni, yang dan juga tausiah nasihat juga kepada kami dalam beramal dengan apa yang telah kami belajar ini. Kalau boleh Baba dapat bagi sedikit nasihat kepada kami Baba. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala beri taufik. Taufik itu maknanya beri kekuatan yang untuk kita boleh meneruskan dalam mata-mata pelajaran, tak kira lah kitab ini ke kitab mana-mana pelajaran sekalipun. Itu syukurlah kepada Allah Ta'ala yang beri taufik, dan Allah Ta'ala bagi nampak kepada kita, bagi tunjuk jalan hidayah kepada kita yang untuk kita nak belajar mana-mana mata-mata pelajaran di dalam ilmu pengetahuan agamanya, baik ilmu fiqh dan ilmu akidah dan ilmu tasawuf dan ilmu syarak yang lain-lain lagi. Maka tilik kepada ramai lagi daripada manusia, daripada orang Islam yang mana Allah Ta'ala tidak gerakkan hati mereka untuk dapat belajar akan mata-mata ilmu yang patutnya untuk kegunaan dalam bab ibadat sembahyang dan puasa dan sebagainya. Sepatut mereka belajar, tetapi Allah Ta'ala tidak gerakkan hati mereka untuk belajar. Boleh jadi tidak ada peluangkan, tidak ada mana-mana. Maka kita ingat kata kita dah dapat belajar, maka itu satu nikmat besar daripada Allah Ta'ala yang bagi kepada kita. Dia dapat belajarkan dengan mana-mana kitab, dengan mana-mana ilmu yang kita boleh beramal dengan dia. Itu adalah nikmat yang besar sangat. Sebab sekiranya kalau macam mana kita bayangkan kalau kita belajar, kalau kita tak belajar tetapi kita nak sembahyang jemaah. Jadi sembahyang jemaah kita tu buat ikut-ikut, padahal setengah-setengah tu tak kena dengan cara-cara, tak kena dengan adab-adab, membawa kepada jadi makruh, tak dapat fadilah jemaah kita. Sebab kita tengok setengah-setengah masalah tu kalau tidak jadi makruh menegahkan fadilah jemaah. Jadi
apabila kita boleh tahu, sepatutnya kita amatilah di dalam bab-bab sembahyang jemaah ini, sebab banyak perkara sangat ada adab dia. Daripada adab sebelah balik imam, daripada adab kita sebelah balik makmum, dan patangan-patangan yang kita sepatut tinggalkan apabila kita berada dalam sembahyang jemaah. Lebih-lebih lagi ni masalah saf, masalah mengikut imam, masalah dulu kedian daripada imam, itu semuanya menggugurkan fadilah jemaah. Jadi itu kita harap sangat kepada semua boleh tatbik, boleh beramal, boleh mengikut apa-apa yang kita belajar. Dan satu laginya, yang apabila kita sudah belajar daripada mana-mana sebuah kitab tu, kalau eloknya kita murajaah pada masalah yang penting-penting daripada kitab itu, kita tanda, kita murajaah supaya tak jadi kehilangan. Janganlah kita belajar, masa kita belajar kita tahu, kita ingat, tetapi apabila lalu lama masa kita lupa benda yang kita belajar. Itu satu kerugian, sebab kita nak boleh khatam satu buah kitab, tengok kitab ni pakai masa 2-3 bulan. Tetapi kalau kita tidak langsung, tak murajaah, tidak beramal, sehingga katanya benda yang kita belajar tu balik jadi kosong, maka itu satu kerugian lah. Sebab tu kalau ada masa kita boleh murajaah, kita murajaah lah. Supaya benda-benda yang kita belajar tu masih ada dalam hati kita, dalam dada kita, sampai ke bila-bila lah boleh kita bergunanya. Maka itulah harap pada semua teruskan di dalam medan ilmu. Paling kurangnya kita belajar ini walaupun setengah-setengah masalah, nisbah bagi orang-orang perempuan tak guna sangatlah masalah sembahyang jemaah, tetapi ada juga boleh guna. Tapi ingat katanya mana-mana benda mata pelajaran yang disuruh kita belajar, disuruh belajar dengan fardu ain, dengan sebab fardu ain, atau dengan sebab fardu kifayah atau sunat muakkad, mana-mana sekalipun Allah Ta'ala akan bagi fadla yang besar atas usaha lelah kita belajar, walaupun kita tak faham masalah sekalipun. Sehingga katanya kita duduk dalam majlis ilmu, sehingga katanya kita duduk dalam majlis ilmu, kita usaha menulis, kita usaha memikir, kita usaha perhati masalah-masalahnya, walaupun Allah Ta'ala tak bagi faham sekalipun, paling kurangnya untung pahala dah dapat. Tetapi kalau mereka yang usaha belajar serta dapat faham masalahnya, maka itu 2 kali untung. Satu untungnya dapat pahala di atas usaha belajar, dan dapat untungnya ialah dapat faham, dapat ilmu yang apa dia belajar. Jadi pendek katanya, apabila kita duduk dalam majlis ilmu, faham tak faham, faham tak faham, maka pahala dapat, pahala fadilah belajar tu dah dapat. Kepenatan kita dalam belajar, faham tak faham, itu pahala dah dapat. Jangan ingat katanya kalau tak faham tak payah belajar. Tak faham tak payah belajar, kitab jadi tinggi, kitab jadi besar, kemasalan tak payah kita belajar. Kita ingat paling kurangnya ini satu ibadat. Ini satu ibadat. Tak. Jadi maknanya semata-mata kita belajar itu dah dapat fadilah. Dah dapat fadilah al-ishtighalu bil ilmi. Maka Imam Nawawi dia katanya al-ishtighalu bil ilmi min afdalit ta'at. Sibuk dengan mata pelajaran itu daripada selebih-lebih bagai ibadat. Ibadat yang bagai-bagai ibadat yang paling lebihnya ialah sibuk dengan mata-mata pelajaran. Walaupun dia dalam majlis dia belajar, walaupun dia tak faham sekalipun, pahala dah dapat. Tapi kalau dia faham, maka 2 kali untung. Dapat pahala lagi, dapat faham, dapat mengetahui akan masalah-masalah. Lalu tu paling kurangnya jadi ibadat bagi kita. Kita belajar, duduk dalam majlis ilmi, itu satu bagai ibadat bagi kita. Sebab tu kalau tileknya jadi duduk berteruh kita dalam ibadat, walaupun nampak tak semayang, tak ada semayang sunat, kurang semayang sunat, kurang berzikir sekalipun, tetapi kita duduk dalam sembahyang jemaat, maka pahala lebih pada orang lain lagi. Sekiranya kalau orang itu seteruh dalam berzikir, tahlil ke masalah,
Tapi kita sejam dalam belajar, dalam belajar dalam kelas, dia pun sejam dalam zikir, maka fadilat tu lebih kita lagi. Tapi ini bukan nak membandingkan saya lebih kau kurang, bukannya begitu. Tapi nak cerita katanya al-ishtighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu ini min afdalit ta'at. Jadi ibadat yang paling lebih sekali. Itu paling kurangnya kita dapat pahala. Tapi kalau dapat faham tu, alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itu tausiah saya. Saya serah kepada Ustaz Khairul. Alhamdulillah. Ustaz Khairul mute tu. Maaf Tuan Haji. Terima kasih banyak Baba atas nasihat sebentar tadi, yang mana Baba sebut tadi tentang kita disebabkan Allah Ta'ala telah membuka mata hati kita, yang merupakan satu nikmat kita berada dalam majlis ilmu ini, dan yang mana kita alhamdulillah istiqamah, asbab daripada kita PKP, kita bersama Baba, kita secara online, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita berbanding sahabat-sahabat yang lain yang mungkin mereka beribadah tapi beribadah dalam keadaan tidak berilmu, sekadar ikut saja, taklid semata-mata. Sedangkan kita ni dapat Allah Ta'ala memberikan kita peluang dan ruang untuk kita bertalaki secara terus dengan Baba, walaupun kita jauh, kita di Malaysia, Baba di Fatani, ilmu Baba tetap sampai kepada kita. Dan juga kita berdoa juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita lagi untuk terus beramal dengan ilmu yang telah kita terima daripada Baba. Dan juga saya juga mewakili pelajar-pelajar lain juga, Baba doakan kami jugalah halalkan ilmu yang telah kami terima, dan juga halalkan ilmu telah Baba sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Baba berikan itu memberikan juga syafaat atau penjalan kepada kami untuk ke syurga nanti, insya-Allah Baba. Terima kasih banyak Baba. Seterusnya saya nak minta kalau boleh Baba nak ceritakan sedikit tentang kitab yang akan kita sambung selepas ni, iaitu kitab tentang 500 sunat dalam solat. Kalau boleh saya minta Baba bagi huraikan secara ringkas kitab apa yang kita nak gunakan ni Baba. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selepas ni saya dah bincang dengan Ustaz Zaidi dan juga bersama dengan Ustaz Khairul, bahasanya kita akan sambung dengan kitab 500 sunat, yang mana kitab ini biasa asalnya daripada kitab bahasa Arab. Rasanya di sana ada terjemuh kepada bahasa Melayu, tetapi saya di sini guna bahasa Arab sebab kitab yang terjemuh tidak ada jual. Jadi kitab tu kitab bahasa Arab, tapi sebelum jangan risaulah sebab akan diterjemuh dan akan dihurai balik. Jadi macam mana kita belajar kitab Jawi, macam itulah kita belajar kitab Arab. Jadi jangan setengah-setengah orang tu risau apabila nak belajar kitab bahasa Arab. Sebab ada setengah-setengah orang tu saya dah jumpa, katanya belajar kitab Arab. Jadi dia tak nak belajar sebab belajar kitab Arab, dia memang takut saya pun hurai bahasa Arab juga. Bukannya begitu. Jadi baca saja, matan tu saja bahasa Arab akan diterjemuh, selepas pada baca bahasa Arab, diterjemuh pada bahasa Melayu, selepas tu dihurai balik macam kitab biasa. Jadi sebab memanglah kitab-kitab yang bahasa Melayu tidak melengkapi, tak kesemuanya ada. Jadi kalau kita nak belajar bagi merata itu tak dapat tidak, kita kena mengarung di dalam kitab-kitab bahasa Arab juga. Tapi untuk kita orang Melayu tidak jadi masalah sebab kita akan terjemuh bahasa Melayu dan kita dihurai kepada bahasa Melayu balik. Dan kitab ini semuanya sebagaimana nama tajuk dia nya 500 sunnah min sunanis salat ala mazhabil Imam Syafi'i. Maknanya kitab ni tajuk dia nya 500 sunat, 500 perkara yang jadi sunat di dalam kita sembahyang. 500 sunat itu mengikut jalanan mazhab Imam Syafi'i.
jadi dia akan bilang satu per satu. Jadi maknanya benda-benda yang disunat tu ada 500 perkara. InsyaAllah kita akan jumpa. Jadi sebab saya fikir nak gantikan, nak sambungkan kitab ini munasabahnya selepas pada kita semayang, kita belajar bab semayang berjamaah, kita sambung pula dengan sunat-sunat kita semayang, apabila kita sembahyang. Untuk nak dapat kesempurnaan akan sembahyang. Maka sembahyang apabila sempurna dengan secara kita meraihkan segala adab-adabnya, sunat-sunatnya, sembahyang itu akan sempurna, dan sembahyang yang sempurna itulah boleh menegahkan daripada fahsyak dan munkar. Sebagaimana katanya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sembahyang nak menegah daripada fahsyak dan munkar itu ialah sembahyang yang sempurna. Nak sempurna sembahyang tak dapat tidak, kita kena meraihkan segala adab-adabnya, yang mana setengah pada adab dia ialah cara berjamaah, sembahyang berjamaah dan sunat-sunat apabila kita sembahyang, sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Itulah jadi keputusan katanya kita buka kitab, sambung dengan kitab 500 sunat itu. Maka masa yang sama, masa kita belajar tu masa sama, tetapi kita akan mulai pada pagi Ahad. Pagi Ahad yang akan datang. Kita nak minta cuti sebelah pagi seminggu. Sementara nak dapat kitab, sebab di sini pun kena kitab tidak ada jual. Pelajar-pelajar di sini pun ada ikut belajar juga. Kitab di sini pun tidak ada jual, kena pakai masa jugalah untuk nak contestat. Jadi kena ambil masa juga. Jadi keputusannya kita rehat seminggu sebelah pagi. Jadi kita akan mulai pada hari Ahad yang akan datang. Hari ini hari Ahad, apabila datang hari Ahad tu kita akan mulailah. Itulah sekadar tu. Serah pada Ustaz Khairul. Terima kasih Abah. Seperti mana yang Abah sebutkan tadi, insya-Allah kita akan tentang 500 sunat dalam solat. Yang mana Baba akan menggunakan kitab Arab. Jadi kita akan sama-sama dengar dan kita akan ambil mahani Baba. Mungkin saya juga boleh mencadangkan, nak mencadangkan sedikit bagi yang nak tambah menggunakan kitab yang Rumi tu pun boleh juga sebagai rujukan, boleh Baba? Ya, boleh. Sama Rumi tu, cuma mungkin bila kita ada yang Arab pun kita kena ada, dan Rumi pun kita kena ada jugalah, sebagai panduan tambahan. Ya Baba? Ya. Tapi jangan baca yang Rumi je, tak ikut yang Arab nanti. Kita ikut, kita yang pengajian kita adalah pengajian yang kita Arab lah. Saya akan bincang Ustaz Zaidi, mudah-mudahan kami akan cuba dapatkan jugalah yang kitabnya, dan kita akan cuba edarkanlah kepada para pelajar yang akan mengikuti kelas kita insya-Allah. Yang sekitar di Shah Alam ni mungkin boleh ambil terus bersama saya di Masjid Negeri, ataupun mungkin yang di sebelah luar kita akan usahakanlah sama ada kita secara post ataupun kita akan bincangkan cara lain insya-Allah. Dan kelas kita Baba bermula pada Ahad depan Baba iaitu 9 hari bulan Januari, mula jam 8.15 pagi insya-Allah. Itu saja kot sekarang ini. Ada apa lagi ataupun ada yang lain, ada beberapa soalan sebelum kita baik, kalau tak ada apa-apa itulah. Dan akhir sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kita Baba Zulkifli, segala yang telah dilaksanakan kepada kita, atas masa yang telah diluangkan kepada kita. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Baba, Allah Ta'ala merahmati Baba, diberi kesihatan kepada Baba, dan dapat terus Amin. Amin ya Allah. Amin. mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kita untuk terus menunggu bersama Baba insya-Allah. Itulah kepada semua juga pelajar yang dapat tambah dan mohon juga kita bawa teman-teman lain, mudah-mudahan dapat manfaat. Okay, baik. Ada soalan Abdul Rahman. Soalan apa tu?
Tak sure. Soalan apa ya? Okay, saya kira sekarang itu sajalah. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Ya, Jacob. Tengah surau tu, ya, kalau tengah surau tu dia lewatkan solat tu, mana qomat dengan azan qomat tu dalam 15 minit. Jadi orang yang bekerja tu dia tak sempat. Adakah dikira satu keuzuran, Ustaz? Banyak lewatkan dalam 15 minit kan. Untuk subuh lah, untuk subuh terutama. Itu terpulang kepada urusan masing-masing lah. Sekiranya kalau urusan yang ada itu sekiranya kalau sembahyang jamaah itu mengganggu pada urusannya dikira tak usul. Tetapi urusan tu kena tengok jugalah. Kalau urusan seperti nak pergi kerja tu memanglah urusan yang penting yang diamati juga oleh syarak, maka dikira katanya unsur ketinggalan sembahyang jemaah juga. Sebab sekiranya kalau kelewatan dalam kerjaan tu akan timbul masalah pula dalam dengan sebab kita tu orang kerja ada setengah-setengah itu dikira satu kekurangan bagi orang kerja ialah datang tak pernah masuk. Maka itu dikira katanya keuzuran boleh kita meninggalkan sembahyang jemaah. Tapi kalau saja-saja nak pergi jalan itu tak sempat nak pergi sembahyang jemaah itu tak jadi unsur juga. Gitulah. Okey, baik, terima kasih banyak Abah. Kalau sembahyang jemaah, keuzuran sembahyang jemaah tadi, lebih daripada 3 kali itu, setiap kali ada uzur sampai 3 kali. Adakah dia terlepas sifat munafik 3 kali lepas solat Jumaat? Ya. Yang kata 3 kali itu sekiranya kalau tidak ada unsur. Yang kata 3 kali itu tak datang sembahyang jemaah. Kalau 3 kali itu jadi apa-apalah yang katanya munafik, tanda munafik ke mana dia, itu kalau tidak ada unsur. Sekiranya kalau ada keuzuran walaupun bertahun sekalipun, walaupun seumur hidup sekalipun, tidak ada apa-apa masalah. Sebab hukum syaraknya tidak ambil ketindakan di atas orang yang mempunyai keuzuran. Tidak ada kesalahan bagi orang yang ada keuzuran. Ya. Okey, terima kasih Baba. Ya, sama. Jadi ada satu soalan Baba. Tanya kalau imam tu pada solat yang 4 rakaat dan pada rakaat ketiga tu imam tu memberi salam. Duduk tahiyat akhir belum salam lagi. Apakah patutnya makmum buat Baba? Contoh solat Isyak. Rakaat ketiga imam duduk tahiyat akhir. Dia tak bangun. Dia tak bangun, satunya tasbih. Kita tak boleh nak ikut. Kita tak boleh ikut duduk bersama dengan dia sebab di rakaat yang ketiga bukan tempat duduk. Kita bangun berdiri, kita jangan duduk bersama dengan dia, kita bangun berdiri sambil kita kita tasbih. Kalau orang lelaki tasbih, kalau orang perempuan bertepuk, maka kalau kita tasbih dah 3 kali, dia dah dengar tetapi dia tak ikut jagaan kita, maka kita niat mufarakah. Sebab barangkali dia ingat kata dia tu betul, kita ingat kata dia tu salah. Jadi tak bertentang, kita niat mufarakah. Ya. Okay. Terima kasih Abah. Ya, sama. Ada soalan lain? Kalau tak ada, insyaAllah kita... Salah Ustaz. Kalau kita mufarakah tu macam mana? Cuba jelaskan. Tak berapa faham Ustaz. Tak maaf. Cara bermufarakah. Cara bermufarakah. Mufarakah tu maknanya pada makna luarnya ialah berpisah. Jadi asalnya kita mengikut imam tu, kita qasad nak mengikut dia sebab pada masa kita takbiratul ihram, kita niat mengikut imam saja ke sembahyang, jadi makmum atau mengikut imam. Jadi makna apabila kita niatnya begitu, apabila kita adakan niat begitu, jadi maknanya kita mengikut dia. Jadi kita jadi anak buah dia, kita jadi pengikut dia.
Jadi maknanya kita ada terikat dengan dia. Tetapi apabila kita nak berhenti daripada mengikut dia, apabila kita nak berhenti daripada mengikut dia, itulah dikatakan mufarakah. Maka apabila kita nak mufarakah, kita ingat dalam hati katanya kita tak nak ikut dia dah. Niatlah macam mana. Jadi bagi arti katanya kita tak nak ikut dia. Kita nak memutuskan ikutan dia. Niatlah macam mana pun, jadi maknanya sebab tujuannya macam macam katanya kita nak putuskan ikatan kita dengan dia. Kita nak putuskan ikatan kita dengan dia sebab ketika kita takbiratul ihram kita niat nak sangkut dengan dia, nak ikut dia. Mana sembahyang kita tu tersangkut dengan dia. Apabila kita nak niat mufarakah, pada maknanya kita nak buang sangkutan kita dengan dia. Maka ingatlah dalam hati itu mana-mana cara niat sekalipun, jadi janji beri faham katanya kita tak ikut dia. Kita dah putus dengan dia. Kalau nak banding ke, orang suami itu tolak pada isteri lah. Tapi bukannya begitu, tapi maksudnya sebab apabila akad nikah, jadi ada perhubungan nikah kahwin di antara suami isteri. Kalau nak putus kena bertolak. Macam gitulah. Tapi itu dengan secara berlafaz. Nak jadi suami isteri kena berlafaz, kena akad. Apabila nak putus nikah kahwin mesti bertolak. Maka di sini pun kita dengan imam tu, maka apabila kita nak jadi terikat kita dengan dia, kita niat mengikut dia. Niat mengikut. Apabila kita nak putus dengan dia, kita niat tak ikut dia. Itu sebab mengikut imam maknanya kita bersangkut dengan dia. Kita ambil tali kita, seolah katanya tali kita disangkut kat bahu dia. Jadi terikatlah kita dengan dia. Maka apabila nak mufarakah, kita putus dengan dia. Niatlah macam mana, saya tak nak ikut dia dah, saya putuskan ikutan, ataupun ingat hati saya mufarakah. Sebab mufarakah tu walaupun bahasa Arab, tapi kita dah faham maksud katanya kita nak putuskan ikutan kita dengan dia. Begitulah. Itu yang dimaksudkan. Kata niat mufarakah. Kalau ingat dalam hati katanya saya mufarakah pun cukup. Artinya ingatlah hati katanya kita putuskan ikutan kita pada dia. Atau yang ingat katanya kita tak jadi makmum dia dah. Begitulah lebih kurangnya. Lagi satu Ustaz. Ya. Minta maaf. Lagi satu, pahala yang kita dapat untuk jemaah tu memang dah tak ada lah kan? Kalau kita dah putus pada dia. Itu terpulang kepada kalau niat mufarakah dengan ada uzur, maka pahala jemaah akan dapat lagi. Dapat penuh lah. Sekiranya niat mufarakah dengan tidak ada uzur, maka mufarakah itu membatalkan fadilah jamaah yang kata 27. Tetapi fadilah yang kita usaha datang kepada masjid, berjalan kepada masjid itu tak membatalkan. Fadilah jamaah yang 27 itu dibatalkan sekiranya kalau mufarakah dengan tidak ada uzur. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Boleh satu soalan ni Ustaz Khairul? Ya. Ya boleh. Baba, masalah saf ni tentang saf kanak-kanak yang tidak berkhitan ni, macam mana dia punya saf dia, ya Baba? Yang masalah saf yang kita belajar dulu, selepas pada orang lelaki, kanak-kanak lelaki, selepas pada orang lelaki yang balik, selepas tu saf bagi kanak-kanak pula. Sekiranya kalau saf orang balik itu belum pernah dipenuhkan dengan kanak-kanak. Tetapi dia biasanya orang kanak-kanak, orang Arab dulu tu dia berkhitan daripada masa kecil lagi. Sebab tu dia dalam kitab tu dia tak sebutlah masalah khitan tak khitan tu, sebab dia katanya kalau sah orang lelaki tak penuh, dipenuhi dengan kanak-kanak. Jadi maknanya menunjuk kata kanak-kanak tu boleh memenuhikan sah bersama dengan orang balik. Tetapi kalau kanak-kanak tu belum berkhitan, maka tak bolehlah kita tak bolehlah kita nak masuk penuh saf. Tetapi bukan semata-matanya begitu, sebabnya yang tak boleh nak mengisikan, tak boleh kita berdekatan dengan kanak-kanak yang belum berkhitan itu sebabnya dia ada najis kat kemaluan dia. Di situ saja.
Maka kalau ada kemaluan kat badan dia, ada najis kat kemaluan dia, mana dia tu sekarang menanggungkan najis. Apabila dia tu menanggungkan najis, maka sekiranya kalau dia tu duduk di atas kita atau bersentuh dengan kita, jadi rupa bersentuh, maka membawa kepada kita bersentuh dengan benda yang bersentuh dengan najis. Barangkali ketika duduk tayat akhirnya, dia duduk atas kaki kita, jadi kitanya mengenanggung akan benda yang berhubung dengan najis. Itu membatalkan sembahyang. Jadi yang masalah katanya tak bagi kanak-kanak yang belum berkhitan tu duduk. Itu saja sebab najis itu saja. Sebab nak jaga daripada takutnya dia jadi menyentuh atau jadi menanggung benda yang berhubung dengan najis, membawa pada batal sembahyang kita. Itu saja sebabnya. Bukan dengan sebab dia tak sampai umur, dengan sebab mana, bukan. Jadi terlekat dia tak berkhitan dan di situ ada najis. Situ saja. Tetapi kalau kita nak bagi dia penuh kasah, jangan bagi dia rapat dengan kita lah. Boleh. Boleh jadi contohnya saf yang pertama tu belum penuh, biasanya kita katanya tempat tu ada 5 orang saja. Orang lelaki datang 5 orang saja, tapi masjid tu luas. Jadi kita bagilah kanak-kanak tu duduk saf awal juga, tapi jangan rapat dengan kita orang balik, takut bersentuh. Itu saja. Terima kasih Abang. Ya, sama-sama. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Abang atas jawapan yang telah dan memberi pencerahan kepada dan juga kepada kami juga yang tak bertanya pun sebenarnya, macam ni pun jawapannya. Ya. Terima kasih banyak Abah. Ya, Bertemu lagi di lain hari. InsyaAllah sambungan kita pada hari Ahad depan, iaitu pada 9 hari bulan Januari, insyaAllah Abah, ya. Ya. Sajalah, sehingga itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Abah dan kita kafarah dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت إلهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba.